Hello guys, selamat datang ke channel Yusof. Nama aku Yusof, obviously. So, hari ni aku nak share dengan korang 5 saham dividen yang aku ada yang bagi aku RM258 sebulan secara pasif. So, aku tahu RM258 ni bunyi macam tak banyak, and in reality pun memang tak banyak. Tapi, bila kita cakap pasal passive income ni, korang kena tahu yang aku tak perlu buat apa-apa pun, duit ni tetap akan masuk ke dalam akaun aku setiap bulan. So tak kira lah aku tidur ke, aku makan ke, aku mandi ke, aku berak sekalipun, duit ni akan masuk tanpa aku perlu buat apa-apa. Sampailah aku tua, aku kriok pun, dia tetap akan masuk ke dalam bank account aku. So inilah apa yang hebatnya tentang saham dividen yang bagi passive income ni. So hari ni aku akan share kelima-lima saham yang aku own ni, and kita akan start dengan saham pertama, which is aku rasa korang akan kenal, iaitu saham McDonald. Okay, McDonald sebenarnya adalah satu company agak famous lah dalam kalangan dividend investor. Sebabnya dia adalah salah satu jenis saham dividen yang dipanggil sebagai dividend king. Raja dividen. Okay, so dividend king ini technically adalah satu syarikat yang bagi dividen secara menaik selama 50 tahun berturut-turut. So, korang bayangkan daripada tahun 1970 lagi, McDonald dah bagi dividen setiap tahun dan dividen ni menaik setiap tahun. Itulah hebatnya McDonald ni. Technically, dividen yang McDonald bagi ni tak banyak mana pun, dalam 2.6%. Tapi, kita tak boleh tengok dividen saja bila kita cakap pasal saham dividen. But of course, kita kena tengok juga daripada capital increment dia. Kalau kita tengok performance McDonald dalam graf ni, kita boleh nampak yang McDonald bagi performance dari segi capital yang sangat-sangat bagus untuk stok dividen. Kalau kita tengok daripada 5 tahun punya performance pun, dia dah bagi 70%. Meaning kalau kita analysekan, dia telah naik 14% setahun. Aku bagi contoh, kalau korang letak RM100 5 tahun lepas, sekarang RM100 tu dah jadi RM170. It's that good. Of course, bila kita melabur dalam saham dividen, kita kena aware kepada dua benda ni, sebab kita tak nak jatuh ke dalam satu benda yang investor panggil dividend trap. Okay? Dividend trap ni adalah bila kau nak melabur dalam satu syarikat, tapi kau hanya tengok pada dividen yang dia bagi setiap tahun. Contohnya, company A ni, okay, dia bagi dividen 10%. And korang nampak, wow, macam menarik je 10% setahun kan, dividen tinggi gila. Tapi, kalau kita tengok daripada dia punya performance stock, nilai saham dia telah jatuh 15% setahun. Jadi, tanya diri korang, sama ada berbaloi ke untuk dapat dividen 10% setahun, tapi nilai yang korang labur tu bertolak 15% setahun. Jadi kalau korang nak mencari saham dividen juga, aku nak ingatkan kat sini untuk cari saham dividen based on dua kriteria ni, which is capital increment dan juga dia punya dividend return. Okay? Kalau dia punya stock naik harga, that's a good sign. And kalau dia bagi dividen yang boleh tahan juga, that's also a good sign. Bila gabung dua benda ni, korang akan dapat a good dividend stock lah, macam McDonald ni. Okay, now kita akan tengok saham dividen kedua yang ada dalam portfolio aku, which is company yang agak famous juga, iaitu Coca-Cola. Okay, Coca-Cola ni bagi dividen tinggi sikit daripada McDonald, iaitu 3.4% per saham yang kau ada. Coca-Cola ni sama macam McDonald juga, dia dikategorikan sebagai dividend king dan dia telah bagi dividen secara konsekutif menaik selama lebih daripada 50 tahun. Bila kita cakap pasal company-company besar macam McDonald, Coca-Cola ni, kita tak perlu risau pasal dia punya performance sebab dia dah wujud lama, okay, lagi tua daripada atuk nenek kita semua. So, kita boleh garanti dia punya company adalah company yang sangat-sangatlah stable. Dia punya stock steady saja menaik, tak ada efek sangat, walaupun turun sikit tapi dia melonjak balik kepada harga asal dia lepas habis pandemik. Jadi kita boleh tahu yang company macam ni akan survive 10, 20, 30, even 50 tahun akan datang. Jadi aku rasa aku tak perlu explain lebih-lebih kot pasal company besar macam Coca-Cola dengan McDonald ni, sebab dia orang adalah company yang stable dan ada tapak sendiri dalam industri. Jadi kita tak perlu risau dia nak melingkup 10, 20, 30 tahun akan datang ke, sebabnya dia memang dah lama buat bisnes. Apa yang kita perlu tunggu hanyalah dividen yang masuk dalam akaun kita bila kita melabur dalam company besar macam ni. Okay, next kita akan tengok saham yang aku baru saja masukkan dalam portfolio aku, iaitu Hershey yang bagi 2.5% dividen untuk seunit. Okay, Hershey ni aku boleh cakap adalah satu recent purchase yang aku buat, and aku berpuas hati gila masa aku beli saham Hershey ni. Sebabnya, kalau kita tengok, stok dia performance sangat-sangat bagus. Kalau kita compare even dengan S&P 500 pun,
saham Hershey ni performance dia adalah 2 kali ganda daripada, bukan 2 kali ganda lah, hampir 2 kali ganda daripada S&P 500. Tapi harga dia sekarang tengah jatuh gila. Kalau kita tengok sekarang stok dia dah jatuh 30% daripada harga tertinggi dia sejak daripada bulan Mei hari tu, which is bagi aku memang discounted price. Aku sambar terus. By the way, Hershey ni bukanlah saham dividend king, and tak silap aku dia baru bagi dividen secara menaik dalam 12 ke 13 tahun macam tu. Tapi aku tak risau nak beli ke dalam saham ni sebabnya aku dah buat research, of course. Okay, kalau kita tengok dekat sini, secara ringkasnya Hershey ni dia ada skor 70% daripada segi keuntungan, and dia juga duduk tempat pertama dalam industri dengan margin kasar 43%. In short, Hershey ni memang adalah satu syarikat yang ada good profile dan juga good performance. So sekarang dia tengah under value sangat-sangat. So tak silap lah kalau aku beli company ni sekarang untuk aku tambahkan ke dalam portfolio saham dividen aku. Ok, nak kita akan tengok satu-satunya saham lokal yang aku ada and satu-satunya saham yang aku akan beli di bursa, iaitu tak lain tak bukan Maybank. Ok, Maybank kita tahu dia bagi dividen yang sangat-sangat tinggi, iaitu 6.57% atau 58 sen per unit. Tapi sebab bursa ni dia macam tak betul sikit, dia paksa kita beli satu lot kalau kita nak beli saham ni. Okay, so satu lot tu maknanya aku kena beli 100 unit saham Maybank sekali beli. Jadi in short, setahun aku akan dapat RM58 dividen per lot. So walaupun dia punya dividen percentage hebat, kita tak boleh cakap benda yang sama juga pada dia punya stock performance lah. Kalau kita tengok kat sini, harga saham Maybank barely pernah lebih daripada RM10. Biasanya dia akan main dalam RM4 ke RM10 sajalah. And memang payah-payah betul dia nak capai lebih daripada itu. So kita boleh cakap dia tak adalah jadi dividend trap, tapi dia tak adalah a good performing stock sangat. Kalau korang beli murah, maybe lah. Okay, maybe lah dia adalah saham yang bagus. Tapi kalau kau beli dalam RM8 macam tu, aku boleh cakap dia macam meh sajalah. Tapi still, dividen 6% setahun tu sedap jugalah. Asalkan harga saham tu tak jatuh. Okay, so Maybank, company lokal yang terbaik aku rasa. And satu-satunya company lokal yang aku akan beli, period. Ok, yang terakhir ni technically bukanlah saham dividen ya. Dia adalah satu ETF, iaitu halal. Walaupun dia tak bagi dividen yang tinggi, tapi aku still kena masukkan dalam ni sebab jumlah dividen yang dia bagi kepada aku sangat-sangat tinggi setiap tahun. Ok, tak adalah sangat-sangat tinggi. Tinggi jugalah setiap tahun. Dividen yield dia cumalah 0.7% setahun, which amount kepada RM350 yang aku dapat setiap tahun sebab capital aku lebih daripada RM50,000. Technically, ETF ni bukanlah ETF yang bagus untuk kau melabur dan dapat dividen sebab ada banyak lagi ETF yang lain kau boleh kumpul dan masukkan dalam tu untuk dapat dividen yang lagi tinggi. Contohnya macam S&P 500 yang fokus kepada dividen sahaja. So, in conclusion, kalau kita campur semua saham dividen yang aku dapat, 5 saham terbesar ni, and then ada beberapa saham dividen yang lain yang aku tak masukkan lah sebab aku nak cukupkan 5, aku akan dapat lebih kurang dalam RM3,000 lebih sebulan. Dan kalau kita bahagikan 12 bulan, aku akan dapat RM258 lah setakat ni. Tapi mungkin dia akan grow lagi di masa hadapan kalau aku masukkan capital yang lagi banyak. Tapi dia juga boleh jatuh lagi in case lah kalau stok tu dia tak berapa nak perform. Saham dividen ni, dia bergantung 100% kepada harga saham tu. Dalam bull market, aku akan dapat dividen yang lagi tinggi. Dalam bear market, aku akan dapat dividen lagi rendah. Same old same macam tu lah dalam mana-mana pelaburan pun. So, apa-apa soalan pasal saham dividen atau apa-apa berkaitan financial, korang of course boleh tanya dalam ruangan komen atau korang boleh direct DM aku di Instagram @afham.yusof. And consider juga untuk subscribe aku ya, sebab aku nak capai 50k subscriber. Bye.